menurut perhitungan ilahi, bukan perhitungan manusia. Allah tahu dah umur dunia sangat mana. Oleh itu harus berlaku terbukanya tembok seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dan selepas itu berlaku malapetaka ke atas umat Arab Islam dengan berlakunya serangan Tatar yang dipimpin oleh Hulaku. Ini nama dia, nampak ya. Menjadi tanda kebenaran janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tarjih dari Said Qutb. Ini kata Said Qutb, Asy-Syahid Said Qutb. Kalau dilihat dari nas yang lain, kita akan mendapat penjelasan yang menunjukkan bahawa apa yang berlaku itu adalah salah satu daripadanya. Tetapi di sana akan berlakunya serangan secara besar-besaran daripada Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Bila dia turun, maksudnya ni ramai. Nah, bila dia turun, Ya'juj Ma'juj dia turun, dia akan serang orang. Perkara ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dia sebut dalam hadis yang terlalu panjang di muka surat 291 tu, terlalu panjang hadis ni sampai ke bawah. Saya tak nak baca dia punya matan hadis tu, saya nak baca terus pengertian dia di muka surat 191. Artinya sedang mereka dalam keadaan begitu aman dan berkat setelah turunnya Nabi Isa AS dan dibunuhnya Dajjal. Kita dah baca dulu Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, munculnya Dajjal, lahirnya muncul Nabi Isa, kemudian turunnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini keterangan-keterangan dia terang daripada hadis ini. Sedang mereka dalam keadaan begitu aman dan berkat setelah turunnya Nabi Isa AS dan dibunuhnya Dajjal. Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Isa bahawa aku telah mengeluarkan sekumpulan hamba-hambaku yang tidak ada daya upaya bagi siapa pun memerangi mereka. Tak ada orang boleh lawan. Dia keluar satu manusia, dua orang manusia ni Ya'juj wa Ma'juj. Bila dia turun saja menyerang orang, tak ada orang, tak ada nak lawan. Ini diperjelaskan dalam hadis ini. Oleh itu, bawalah hamba-hambaku yang bersamamu berlindung di bukit Tur Sina. Tur Sina. Kalau orang lagi ni Arab ni tahulah. Kalau di Mekah dia tahu kan. Yang tunjuk kan di mana bukit Tur Sina, Gua Hira dan sebagainya, di lautan-lautan tertentu yang dibagi. Dan Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka pun meluru turun dari tiap-tiap tempat tinggi, lalu barisan depan mereka melalui tasik Tibriyah. Mereka minum airnya, dan lalu pula pasukan yang akhir. Lalu mereka berkata, dahulunya di sini ada air. Nabi Isa dan ada sahabat-sahabatnya terkepung lama, sehingga kepala lembu lebih berharga daripada mereka, daripada 100 dinar kepada kamu pada hari ini. Dulu dia ni kalau kita nak kira kepala lembu memang lebih. Orang Arab ni dinar ni orang Arab lah. Dinar dirham ni orang Arab pakai. Pak kita dia pakai, tempat kita dia pakai. Ada di Kelantan, di Kelantan pakai dinar, tapi tak saya keseluruhan. Ada simpanan dan sebagainya guna dinar. Kelantan ni orang tak ada. Baru sekarang ni Selangor nak ikut, Selangor pun nak ikut pakai dinar, tapi tak pakai dirham. Dirham ni perak, dinar emas. Jadi kita pakai di Kelantan tu, dari segi tabungan dia, simpanan dan sebagainya, yang dia dilancarkan dulu tu dinar, itu emas. Dirham tak ada. Dirham ni perak. Lalu Nabi Isa dan sahabatnya bermohon kepada Allah supaya membinasakan musuh mereka. Maka Allah memutuskan kepada mereka ulat-ulat menyerang batang leher mereka. Dia kata dia lawan ni, bagaimana kata Allah nak jadikan seorang tu, nak lemahkan seorang, dia beri hantar serang ulat-ulat dan sebagainya, menyebabkan manusia takut. Hari ni pun kalau kita pergi dalam Sarawak keluar Indonesia, diserang ulat bulu kan, sebelum tu belalang. Ini kalau kita kata musim lah,
kan? Kata-kata musim kan keluar musim belalang banyak belalang. Kita tu musim kekatu banyak kekatu. Itu. Tapi dia semua dia kata itu adalah lahir daripada Allah Subhanahu wa taala, bagi petunjuk kepada manusia. Baru ni Indonesia tu diserang ulat bulu. Dan seorang baru keluar memang dia tunjuk tangan penuh dengan ulat bulu. Banyak. Sehingga dalam rumah pun ulat bulu boleh masuk. Nak tidur bersama dengan ulat bulu di sebahagian tempat itu. Itu nak surat khabar keluar. Itu apa yang dibuat itu sebenarnya ada dalam hadis ini. Saya baca lagi sekali. Lalu Nabi Isa dan sahabatnya bermohon kepada Allah supaya membinasakan musuh mereka. Maka Allah mengutuskan kepada mereka ulat-ulat menyerang batang leher mereka. Mereka pun mati, sehingga matilah dan bergelimpangan dengan serentak. Sehingga di ulat tu habis, mati belaka, seperti matinya satu nyamuk serentak. Ini hadis yang menyebut. Kemudian Nabi Isa dan sahabatnya keluar dari bukit. Lalu mereka dapati tidak ada sejengkal pun di bumi melainkan penuh dengan bau busuk. Busuk apa? Banyak begitu yang mati itu. Dan apa bau dia? Bau bangkai. Apa bau bangkai? Nama bangkai mati dia. Tak adalah kalau kita orang Islam ni, kalau mati kita uruskan jenazah dia. Uruskan jenazah dia sebaik mungkin. Kita mandikan, kita kafankan, kita semayangkan, kita kuburkan. Ini kalau dah ulat menyerang batang leher mereka mati serentak, ramai-ramai tu siapa nak urus? Siapa nak urus? Kalau di tempat kita ni, bukan taman kita ni, mati yang ramai, siapa nak urus? Biar gitu je kan? Sama juga dengan runtuhan-runtuhan tu. Bukit runtuh, bangunan runtuh, ditimpa manusia, ada yang tak jumpa kan? Gitulah terus, tak jadi lah. Ini sesuatu pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya bermohon kepada Allah, dan Allah mengutuskan kumpulan burung yang batang lehernya seperti batang leher unta. Kalau dah bau-bau pula tu, bau bangkai mati segentak tadi, Nabi Isa mohon kepada Allah, ya Allah tolonglah, tak tahan bau bangkai kan, bau mayat ni, bau bangkai ni tak tahan. Maka Allah utuskan pula kumpulan burung yang batang lehernya seperti batang leher unta. Kumpulan burung itu mengangkut serta mencampakkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dia pengikut-pengikut dia sekali, kan? Dengan Ya'juj dan Ma'juj sekali. Kemudian Allah menurunkan hujan yang lebat, di mana sebarang bangunan tidak dapat menahan airnya dari meliputi serta mencuci muka bumi. Mencuci muka bumi sehingga bersih dan menjadi rata seperti cermin. Hilang bau tadi tu, yang berlempangan mati itu hilang, bau pun dah hilang dengan turunnya hujan. Tempat kita macam juga. Kalau bau tempat kita di taman kita bau apa-apa apa-apa lagi kan. Kalau turun hujan macam ni lah, air longkang mengalir, di rumah kita beratap-atap pun dia dah luar bumi dah masuk air mengalir ke longkang dan sebagainya, akan dapat bau yang wangi lah dia kan. Selesa lah, bau yang selesa. Begitulah keadaan yang disebut dalam hadis ini. Kemudian difirmankan kepada bumi, tumbuhkanlah tanamanmu dan keluarkanlah buahmu dan kembalikanlah segala keberkatanmu. Maka pada masa itu sebilangan besar orang boleh kenyang dengan sebiji buah delimbut. Dan tadi hancur dan diturun hujan, suruh pula diperintahkan supaya tumbuh buah-buahan, pokok tumbuh dan terus berbuah, dan boleh berteduh dengan kulitnya. Dan pada masa itu juga diberkatkan oleh Allah, oleh Tuhan pada susu, sehingga susu seekor unta